Ya Rabbi Shani Sadari Yasri Amri Wadami Tadafaka Rabbi Wani Musibtu innahum bi Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim Ada kaukaban Syamsya wa qamara ra'aitu mudhi'an Alright, okay, insyaAllah hari ini awak akan belajar tentang topik berkaitan wang. Dan hari ini awak akan masuk satu topik kenali wang. Okey. Jadi, selain itu, penting tak wang dalam kehidupan kita? Penting kan? Kalau kita nak beli barang, kalau macam awak nak beli satu barang, awak perlukan wang untuk beli sesuatu barang. Kalau macam Ustazah, okey, macam mana Ustazah nak dapatkan wang? Kan bekerja. Kalau awak sebagai murid, kalau awak dapat wang, cara menabung, ataupun kalau time hari raya, awak boleh dapatkan wang daripada ibu dan bapa awak. Daripada situ awak boleh kumpul wang ringgit. Okey? Alright, okey. Awak lihat slide di sini. Saya ambil gambar rajah ni dalam buku teks. Awak lihat dekat sini. Okey, ada seorang ibu dan ada seorang anak perempuan dan juga seorang anak lelaki. Okey. Lelaki kata apa? Dia cakap, ibu, tolong masukkan RM100 iaitu RM100 ini di dalam bank. Dan ibunya cakap apa? Ibunya kata, boleh. Duit ini lebih selamat disimpan dalam akaun bank. Awak dapat lihat dekat atas meja ni ada duit RM100. Kemudian ada duit RM10, ada duit RM20 dan ada duit RM50 dan ada beberapa duit shilling. Setiap duit awak dapat lihat, setiap wang di atas meja ni semuanya berlainan warna dan nilainya juga berbeza. Makin besar nilai wang tersebut, awak lihat di sini, makin kita kena jaga. Selalunya kalau wang RM100 ni disimpan di dalam bank. Okay? Alright. Awak lihat di sini. Okay. Dan ada beberapa murid. Okay, 2 orang murid perempuan dan 2 orang murid lelaki. Dan dipaparkan ada beberapa jenis wang. Kat sini ada wang RM20, RM50 dan juga RM100. Dan ketiga-tiganya ada warna-warna. Kan? Budak perempuan ni dia cakap apa? Dia kata RM100 iaitu RM100 warna ungu. Mana ni warna ungu? Dia cakap apa? Saiz wang ini tak sama. Okay, untuk pengetahuan awak, semakin besar nilai wang, saiznya semakin besar. Nanti awak ambil duit RM10, cuba ukurkan dengan duit RM1, RM1. Ukurkan dengan duit RM1, RM10 dengan RM1. Saiz RM1 tu, wangnya saiznya lebih kecil berbanding RM10. Jadi saiz wang ini sebenarnya tidak sama. Okay, dan dia kata apa? Semua wang ada gambar. Okey. Saya mahu tunjuk kepada awak. Dekat Malaysia, wang dekat Malaysia ni ada 2 bentuk. Satu dalam berbentuk shilling, satu dalam bentuk duit kertas. Okey. Masa awak tahun 1, awak ada belajar dah kan?
duit shilling macam mana bentuk dia, duit kertas macam mana bentuk dia. Jadi Ustaz akan lihat duit shilling. Okey, shilling wang Malaysia macam mana bentuk dia? Okey, ada 5 sen. Ini adalah bentuk 5 sen. Awak lihat di sini, dan ada juga 10 sen. Ada 20 sen dan juga 50 sen. Jika awak lihat 5 sen dan 10 sen warnanya warna perak. 20 sen dan 50 sen warnanya warna emas. Okey, awak dapat lihat sini perbezaan warna pun dah ada dekat sini, dan duit 5 sen dah ada nombor 5, duit 10 sen ada nombor 10. Satu sifar. Dan duit 20 sen ada nombor 20 sen di sini, dan duit 50 sen pun ada nombor 50 sen. Setiap duit shilling ni ada nilai dia. Dan nilainya telah ditulis, nampak, telah diletak dekat duit shilling ni. Awak boleh lihat di sini. Okay. Alright, ini ada ulang kaji subjek matematik tahun 1. Ustazah nak awak ingat semula duit shilling. Okay. Kemudian duit kertas pula. Okay. Awak dapat lihat kat sini. Ini merupakan RM1 berwarna apa? RM1 berwarna biru. Kalau RM5 warna hijau. Kalau RM10 warna merah. Kalau RM20 pula berwarna orang-orang macam tu. Kalau RM50 dia warna adalah biru dan hijau kan. Dan kalau RM100 warnanya ungu. Okey. Jadi untuk tahun 2 awak akan belajar, awak lebih fokus kepada wang ringgit, RM20, RM50 dan juga RM100. Sebab kenapa? Sebab pada tahun 1 awak dah belajar dah RM1, RM5 dan juga RM10. Untuk tahun 2 Ustazah fokuskan pula kepada RM20, RM50 dan juga RM100. Okey. Jadi kita lihat duit RM20. RM20. Apa yang ada dekat RM20? Okey, dapat lihat di sini ada bunga raya. Ini adalah paparan hadapan. Ada bunga raya. Kemudian ada nampak ni, ada tulisan dikeluarkan Bank Negara Malaysia. Kemudian ada nilai wang RM20. Nampak di sini tulis RM20, RM20. Dan ada gambar yang di Pertuan Agong yang pertama. Kemudian ada sekejapnya. Okey, kemudian ada apa lagi? Warnanya warna jingga. Ada orange sikit warna dia. Okey lagi. Okey, untuk pengetahuan awak, duit RM20 ni kertasnya, duit ni adalah kertas khas tau. Dia macam kertas biasa tapi sebenarnya dia adalah kertas khas. Dia buat daripada kertas khas. Kalau awak lihat duit RM1 dan duit RM5 licin kan duitnya. Itu lain. Okey. Nah, ini adalah ini gambar apa? Penyu belimbing. Dan ini merupakan logo Bank Negara Malaysia. Okey. Jadi awak dapat lihat di sini. Ini adalah paparan hadapan dan ini juga pula, ini pula adalah paparan di bahagian belakang. Ini adalah bentuk duit RM20. Macam mana awak nak kenal? Inilah tanda-tanda dia. Inilah bentuk-bentuk dia. Okay. Right. Seterusnya, saya akan tunjuk kepada awak RM50 pula. Apa yang ada kat RM50? Ya, ada apa? Ada bunga raya juga. Ada gambar bunga raya lagi. Ada tulisan yang mana ianya dikeluarkan daripada Bank Negara Malaysia. Dan ada nilai RM50. Dekat bahagian sini dan bahagian sini juga. Dan ada gambar yang di Pertuan Agong pertama. Dan awak kena ingat warna dia adalah warna biru kehijauan. Dan duit RM50 juga diperbuat daripada kertas khas. Okey, boleh. Siapa nak pergi toilet, saya izinkan. Dan awak lihat. Awak lihat dekat sini. Awak perasan tak? Dekat bahagian duit RM50 ni, bahagian belakang je ni ada gambar. Cuba awak lihat kat sini gambar apa? Ada gambar Perdana Menteri yang pertama. Tuan Abdul Rahman, nampak ni? Yang ada angkat tangan ni. Ini merupakan gambar Perdana Menteri yang pertama. Kemudian ada gambar, ini apa? Gambar pokok sawit. Jadi ini merupakan
paparan hadapan dan belakang duit RM50 dan pastikan ada logo Bank Negara Malaysia. Okey. Alright. Okey, inilah inilah bentuk dia. Bentuk RM50. Awak perlu kenal ni adalah duit-duit yang mana nilainya besar. Selalunya awak dapat time bila? Time raya kan? Time raya. Kalau pergi sekolah, siapa nak pergi sana sudah izinkan awak pergi saja. Okey. Alright, seterusnya duit RM100 pula. Okay, ada apa? Dekat duit RM100 ni ada bunga raya. Lagi ada apa? Ada tulisan Bank Negara Malaysia yang mana wang ini, duit kertas ini dikeluarkan daripada Bank Negara Malaysia. Lagi ada nilai RM100. Ada dua, satu kat sini, satu dekat hujung kertas sebelah kanan bahagian atas. Awak lihat di sini. Nah, ada gambar yang di Pertuan Agong yang pertama. Okey. Kemudian warna RM100 adalah warna ungu. Dan wang kertas ini diperbuat daripada kertas khas. Awak lihat ada gambar sini. Nampak ni? Yang bahagian sini adalah gambar Gunung Kinabalu. Yang dekat sini pula adalah formasi batu kapur. Ada kat lembah gunung api. Kemudian awak lihat kat sini pula ada logo Bank Negara Malaysia. Jadi ni adalah bentuk wang ringgit RM100. Nilainya besar. Sebenarnya simpan dekat bank. Okay. Alright. Jadi awak dah lihat dah warna-warna. Warna dan bagaimana awak nak kenali wang ringgit Malaysia. Yang mana bernilai untuk tahun tu ni. Awak akan nilai wang dari RM20, RM50 dan RM100. Okey. Okey, yang seterusnya kita terus masuk pada subtopik nilai wang. Kita nak tahu nilai wang melalui abakus. Awak ingat lagi tak abakus? Sebelum ni saya dah pernah ajarkan abakus. Alright. Okey. Bagaimana kita nak kira nilai wang ni melalui abakus? Jadi awak lihat di sini. Okey, awak lihat pada gambar ini. Okey, kita fokus pada nilai wang dulu. Okey, dia cakap apa? Beg ini berharga RM50. Awak dapat lihat di sini. Ada kereta, kasut dan juga beg. Yang mana beg berharga RM50. Kasut juga harganya RM37.50. Dan awak lihat di sini kereta pula harganya berapa? RM20.90. Kemudian dia cakap apa? Saya bayar dengan wang RM50. Sebab dia nak beli beg. Dia nak beli beg harga RM50. Jadi dia kena bayar dengan wang RM50. Kalau beg harga RM50, tapi awak nak bayar dengan RM37, boleh ke? Tak boleh. Awak kena bayar dengan wang yang dijual. Kalau wang yang telah dijual itu RM50, maka awak kena bayarlah RM50. Okey? Okey, ini merupakan abakus. Okey, sebelum ni Ustazah pernah ajar awak tentang kelas face to face. Okey. Yang lagi tak? Jika dekat bahagian atas ini, manik bahagian atas ni kena pada garis tengah ni, maka nilainya adalah 5. Dan manik di bahagian bawah ini, jika manik tersebut, salah satu manik tersebut kena pada garis tengah ini, nilainya adalah 1. Okey, untuk dalam subtopik wang ringgit ni, dalam topik wang ringgit ni, apa yang awak perlu tahu adalah awak lihat ada, mana nampak tak ada titik tengah ni? Nampak tak? Okey. Ustazah, apa maksud titik tengah tu? Okey, titik tengah ni adalah pemisah. Dia pemisah antara nilai wang sen dan juga ringgit. Dia pemisah antara sen dan juga ringgit. Maksudnya di bahagian belah kanan ni khas untuk nilai wang sen. Ni khas untuk nilai wang ringgit. Jadi awak perlu lihat. Awak perlu tahu nilai tempat juga untuk sen. Nampak tak? Okey. Awak lihat dekat bahagian sen ni. Okey, kalau yang sebelah sini, ini tempat dia star. Saja.
Okey, kalau yang kat sebelah sana ni, nilai tempat dia adalah puluh. Okey, puluh. Ingatlah sa, ingatlah puluh. Awak kena bahagikan. Awak kena, nampak ni, Ustazah dah. Awak kena tahu, pisahkan. Yang bahagian belah kanan adalah sen, bahagian belah kiri adalah ringgit. Okey, untuk ringgit pula, ini merupakan rumah sa dan belah sini merupakan rumah puluh. Okey, muka surat berapa? Okey, Auni tanya muka surat berapa. Okey, dalam buku teks, untuk abakus, awak boleh semak muka surat 21 kat buku teks, okey? 21. Surat 21. Dalam buku teks ada. Awak boleh buka muka surat 21, awak boleh lihat di situ. Okey, tapi untuk ketika Ustazah beri penerangan, awak fokus dulu pada slide. Nanti dah habis, awak buka buku teks. Okey, boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi awak lihat di sini. Nampak tak titik tengah ni? Ingat, titik tengah ni, titik yang berada kat tengah ni adalah pemisah antara nilai wang sen dan juga nilai wang ringgit. Awak perlu ingat benda tu, okey? Dan nilai tempat kat sini adalah sa, ni adalah puluh untuk sen. Ini pula sa dan puluh untuk ringgit. Jadi Ustazah pula. Jadi awak lihat di sini. Okey. Awak lihat kat sini, kita kena kira nilai abakus, berapa nilai manik yang ada untuk kita tahu berapakah nilai wang ringgit. Awak akan tentukan nilai wang ringgit melalui abakus. Jadi awak lihat kat bahagian belah kanan sekali ni. Okey, kat sini ada berapa nilai dia? Ada tak manik yang kena pada garis tengah? Tiada kan? Kalau tiada jadi nilai dia adalah sifar. Nilai dia adalah sifar. Nak belah sini pula. Okey, ada tak manik yang kena kat garis tengah? Ada. Kalau kat sini tak ada, bahagian atas tak ada, bahagian bawah ada. Jadi berapa nilai dia? Satu sahaja. Okey. Okey, satu sahaja. Okey, kita lihat pula. Okey, jadi kat bahagian sen ni ada berapa? Ada satu. Satu ni kedudukan dia kat mana? Dekat nilai tempat puluh. Jadi maksud dia apa? 10 sen. Awak nampak tak kat situ? 1 10 sen. Sebab satu ni berada pada nilai tempat puluh. Awak lihat pula kat bahagian ringgit. Bahagian ringgit ada tak kat sini? Ada tak manik yang kena kat garis tengah? Tiada. Kalau hanya sifar. Okey, yang belah puluh. Kat rumah puluh ni ada tak? Tiada juga kan? Jadi jawapannya sifar. Jadi jawapan kat sini berapa nilai wang ringgit yang ada? Adalah 10 sen sahaja. Inilah cara untuk awak tentukan nilai wang ringgit melalui abakus. Okey, saya tunjukkan contoh yang seterusnya. Awak lihat di sini. Okey, awak nampak tak? Macam biasa ada titik yang sini merupakan titik pemisah antara sen dan juga dipisahkan antara sen dan juga ringgit. Okey. Jadi perlu tahu ada rumah sa dan rumah puluh. So nilai wang ringgit juga ada rumah sa dan rumah puluh. Kita lihat pada rumah sa untuk nilai wang ringgit sen. Okey, ada tak manik yang kena kat garis tengah? Tiada kan? Tak ada pun manik yang kena kat garis tengah untuk rumah sa. Lihat rumah sa dulu. Ni rumah sa. Tiada. Kalau tiada jadi nilai dia adalah sifar. Kita lihat pula rumah puluh. Rumah puluh. Ada tak manik yang kena pada garis tengah? Tiada. Ayo pun. Jadi nilai dia adalah sifar juga. Jadi kosong-kosong. Okey, kita lihat pula pada nilai wang ringgit. Lihat pada rumah sa. Rumah sa ada tak yang manik yang kena pada garis tengah? Ada. Jadi sifar jawapan dia. Okey, kita lihat pula puluh. Okey, rumah puluh. Ada tak manik yang kena pada garis tengah? Ada, iaitu manik bahagian atas. Okey, kalau manik bahagian atas ni kena pada garis tengah, nilai dia berapa? 5. Ingat lagi tak? Pandai 5. Awak perlu ingat. Mana manik
Tak kira lah dia rumah sah ke rumah puluh ke, dia berada pada nilai wang sen ke, nilai wang ringgit ke. Jika manik yang bahagian atas ni dia kena pada garis tengah, nilai dia mesti 5. Yang nilai 1 adalah manik yang di bahagian bawah sahaja, okey? Jadi lihat, ini adalah 5. Jadi letak sini 5. Nampak? Okey, jadi 5 ni dia ada kat rumah apa? Rumah Rumah puluh. 5 ada kat rumah puluh. 50 apa? 50 sen ke 50 ringgit? 50 sen ke 50 ringgit ni? Ringgit. Guys, 50 ringgit. Okey. 50 ringgit. Alright. Okey. Boleh. Okey, siapa nak minum air, siapa nak pergi sana, saya izinkan dulu. Rehat 1 minit atau 2 minit. Okey. Siapa nak minum air, saya izinkan. Kalau awak dah haus, boleh minum air. Pergi minum air. Nak pergi tandas dulu. Siapa nak minum air, saya izinkan ya. Okey. Boleh. Siapa nak? Yusuf nak pergi tandas. Boleh pergi tandas dulu. Saya bagi 1 minit, 2 minit. Kita tunggu kawan-kawan awak yang nak pergi tandas, yang nak minum air dahaga. Saya izinkan. Okey. Sudah. Okey. Jadi awak lihat di sini. Yang awak nampak di sini, nampak tak? Kalau awak kan dalam kertas latihan, kalau awak nampak abakus, awak buat macam ni dulu. Awak nampak titik tengah ni, awak pisahkan dulu, letak dulu, tulis. Kalau awak keliru, awak tulis sen kat sini. Kemudian kat bahagian belah kiri awak tulis ringgit. Untuk supaya awak tidak keliru, awak tulislah rumah pula. Rumah dia, ni rumah sah, ni rumah puluh. Yang kat sebelah ni pun sama, rumah sah, rumah puluh. Jadi senang, awak terus je kira. Terus tengok manik dia ada tak kena pada garis tengah. Kalau tiada, awak tunjuk kat sifar. Okey? Okey, awak lihat. Ustazah, izinkan saya minum air. Boleh Ustazah izinkan. Alright, jadi awak lihat di sini 50 ringgit. Kenapa 50 ringgit? Dia berada dekat bahagian nilai wang ringgit. Dan dia pun berada pada rumah puluh. Jawapan dia 50 ringgit. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, sebelum tu. Ini merupakan ejaan. Ejaan RM50 dalam bentuk perkataan. Kalau dalam bentuk nombor, awak tulis RM50. RM50. Awak perlu bagi jawapan dan perkataan RM50. Bentuk nombor ni RM50. Okey. RM ni menunjukkan ringgit tau. RM ni menunjukkan ringgit. 50 ni. Ni 50 ringgit. Okey. Alright. Kita lihat contoh abakus yang seterusnya. Okey, awak lihat di sini. Okey, macam biasa awak nampak titik tengah ni. Titik tengah ni merupakan titik pemisah antara nilai wang sen dan juga ringgit. Okey. Okey, awak kena letak dulu rumah pada rumah sah, rumah puluh dekat nilai wang sen dan juga rumah sah dan rumah puluh dekat nilai wang ringgit. Okey. Kemudian barulah awak boleh tentukan berapakah nilai wang ringgit melalui abakus. Okey, awak lihat dekat sini kat rumah sah. Lihat dulu kat rumah dekat bahagian nilai wang sen ni. Okey, lihat dekat rumah sah. Ada tak manik yang kena pada garis tengah ni? Ada tak? Tiada kan? Kalau tiada, kita letak sifar. Ni jawapan dia, kosong kat bawah ni. Okey, lihat pula dekat rumah puluh. Lihat pada rumah puluh, kat bahagian sen ni, ada tak manik yang kena pada garis tengah ni? Ada, nampak ni, awak lihat. Kalau manik ni tak kena pada garis tengah kan? Lihat manik ni kena pada garis tengah. Manik yang berada pada rumah puluh
semuanya kena pada garis tengah. Okay, jadi macam mana kita nak kira? Okey, mana yang dekat bahagian atas bila kena dekat garis tengah nilainya adalah 5. Setiap manik kat bahagian bawah ni, setiap satu manik yang berada dekat bahagian bawah ni nilainya adalah 1. Jadi awak kira ada berapa manik yang kena kat garis tengah ni? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 manik yang kena pada garis tengah. Jadi 4 manik tambahkan dengan nilai manik yang bahagian atas ni berapa tadi? 5. 4 tambah 5. Berapa? 4 tambah 5. Okay, 5 tambah dengan 4. 9. 6, 7, 8. Jadi ada 9 nilai dia. Jawab tak kat sini 9. Ini apa? 9 apa ni? 90 sen. Pandai. 90 sen. Okay, kita lihat pula pada nilai wang ringgit. Okey, jom kita lihat rumah sah. Okey, ada tak manik yang kena dekat garis tengah? Ya, ada. Jadi apa yang kena kat garis tengah ni? Okey, jadi awak letak sifar. Okey, kita lihat pula dekat rumah puluh. Ada tak manik yang kena kat garis tengah ni? Tengok kat bahagian atas. Biasa kan manik tak ada pun nak kena garis tengah. Tapi lihat dekat bahagian bawah ada berapa manik yang kena dekat garis tengah? Ada 2 manik. 2 manik nilainya berapa? Nilainya 2. Sebab kenapa? Sebab 1 manik mewakili 1. Kalau 2 manik ada 2. Jadi 2 apa kat sini? 2. Ni 2 apa ni? Dia dekat rumah apa? Ni rumah apa? Rumah puluh. Jadi jawapan dia 20 apa? 20 sen ke 20 ringgit? Ringgit. Pandai, 20 ringgit. Okey, jadi awak dapat lihat kat sini ada 20 ringgit dan juga 90 ringgit. Ya. Sabrina. Ya, Sabrina tu. Ya, Ustazah izinkan. Kerana saya Sabrina. Tak nampak. Okey, boleh. Ustazah izinkan. Ya, boleh. Ya. Jadi awak dah lihat di sini. Okey. Adam. Mute. Okey, awak suruh mute. Okey. Alright, jadi awak lihat kat sini 20 ringgit 90 sen. Nampak di sini? 20. Ni. Ini adalah bentuk wang ringgit. Yang mana nilainya adalah 20 ringgit. Bentuk 20 ringgit. 20 ringgit 90 sen. 90 sen 50 sen tambah 20 sen jadi 70 sen. 70 sen tambah 10 sen jadi 80 sen. 80 sen tambah 10 sen jadi 90 sen. Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk perkataan? Okey. Awalnya di sini 20 ringgit 90 sen. Ini adalah bentuk perkataan. Awak tulis dulu 20 ringgit. Awak kena tulis nilai wang ringgit dulu. Lepas awak dah tulis nilai wang ringgit, baru awak tulis nilai wang sen. 20 ringgit 90 sen. Yang ni nombor RM20. Nah, awak letak ni, nampak tak titik 90. Ni adalah pemisah ya, titik kat tengah ni pemisah antara sen dan juga ringgit. Okey, RM20 tu awak letak titik, kemudian letak 90. Okey, jadi ni merupakan 20 ringgit 90 sen. Okey. Okay, jom. Okay, kita lihat pula abakus yang seterusnya. Okey. Macam biasa awak lihat ada titik, nampak ni? Ada titik tengah ni. Okey. Awak dapat lihat kan? Alright. Okey, awak kena pisahkan dulu. Pisahkan dulu nilai wang ringgit dia. Nilai wang sen dan juga ringgit. Pisahkan sen dan ringgit. Dan awak kena letak dulu rumah. Rumah. Dekat nilai wang sen ni ada rumah sah dan juga rumah puluh. Begitu juga dengan ringgit, ada juga rumah sah dan rumah puluh. Okey, jom kita kira. Dia daripada nilai wang sen dulu, rumah sah.
Ada tak manik yang kena pada garis tengah? Tiada kan? Tiada manik pun kena pada garis tengah. Jadi jawapan dia adalah sifar. Tulis sifar kat bawah tu. Okey, lihat pula rumah puluh. Okay. Untuk rumah puluh, awak lihat kat sini. Ada tak manik yang kena kat garis tengah ni? Ada kan, nampak ni. Manik kat bahagian atas ni kalau kena pada garis tengah, nilai dia berapa? Nilai dia 5. Mesti nilai dia 5. Ingat, manik bahagian atas jika kena pada garis tengah, nilai dia mesti 5. Okey. Kalau manik bahagian bawah ni ada tak kena pada garis tengah? Tiada. Okey. Jadi, awak tu sudah 5. Buat terus turun 5 di sini. 5. Nampak? Okey, kita lihat pula pada nilai wang ringgit. Okey, lihat di sini. Manik ni, manik bahagian atas dikenakan pada garis tengah. Jadi nilainya adalah 5. Lihat pula manik di bahagian bawah. Ada berapa manik yang kena pada garis tengah? Ada 2. Jadi 2 tambah 5, 2 tambah 5 berapa? 2 tambah 5, 7. Pandai. 7. Jadi waktu sini 7. Okey. Lihat pula dekat sini. Kat sini. Sini ada berapa? Tahu panggil jawab. Minum air. Boleh, Ustazah izinkan awak minum air. Boleh. Sini ada berapa ni? Berapa jawapan dia? Yusuf, berapa jawapan dia? Pandai Yusuf, jawapannya 3. Sebab apa? Sebab ada 3 manik di bahagian bawah kena pada garis tengah. Jadi macam mana kita nak sebut ni? Yusuf, macam mana kita nak sebut? 50. Umar pandai. Macam mana? 30. Okey. RM37.50. Pandai. Okey, lihat di sini. Okey, 30 cara kita nak sebut. Boleh, Ustazah izinkannya Mikdad. Okey, awak lihat di sini. 30. Nampak? 30. Kalau awak nampak dekat rumah sah ni ada nilai. Kalau tak ada nilai awak tak perlu pernah sebut. Kalau ada nilai macam ni nampak dia ni ada 7. Okey, 30. Jangan sebut, jangan terus sebut RM30 7. Salah. Awak kena sebut macam ni. 37. Macam tu. 37. Baru sebut 37 ringgit. Okey, kemudian awak lihat dekat bahagian rumah sen ni. Lihat rumah 50. Nampak 50 sen. 50. Kalau dekat bahagian sana adanya contoh ni contoh ya. Kalau adanya contoh dia ada 5. Aduhai. Siapa tu? Risaudin. Okey, Risaudin awak sebut kat sini. Saya ulang semula. Awak lihat kat sini. 30. Risaudin percaya. Isya kau silap. Okey. Awak lihat kat sini 37 ringgit 50 sen. Andai kata awak lihat kat bahagian set ni, nampak tak rumah sah? Kalau dia ada nombor, andai kata ada nombor 2 kat sini. Jadi awak akan sebutlah 52 sen. Tapi memandangkan dia sifar je kat sini, jadi awak terus sebut 50 sen. Okey, jadi RM37 tu. Tunjukkan kat sini. Okey, ini adalah nilai wang dia, RM20. Tambah RM10 jadi RM30. Tambah RM5 jadi RM35. Tambah RM1 jadi RM36. Tambah lagi RM1 jadi RM37. Okey, RM37 apa? 50 sen. Dalam bentuk perkataannya begini. RM37.50. Okey, dan awak tulis RM 37 dan letak titik kat tengah ni. Ini merupakan titik pemisah antara sen dan juga ringgit. Dan baru letak 50. Okey. Jadi RM 37 kemudian letak 50. Alright. Kalau kita sebut RM37.50. Okey. Alright. Okey. Okey, saya tunjuk ke awak nilai wang RM100. Andai kata Ustazah nak pecah duit. Contohlah kan. Awak dekat awak ada RM50.
Dekat Ustazah ada RM100. Ustazah nak nilai wang yang sama, RM100. Tapi Ustazah nak duit 50. Berapakah wang kertas, berapakah helai? Berapakah wang helai? Wang helai. Terbaik. Berapakah wang kertas yang diperlukan? Berapa helai wang kertas RM50 yang diperlukan? Berapa? RM50. Nak jadikan dia 100 kena tambah lagi helai. Oh mak, 2. Tambah lagi RM50. RM50 tambah RM50 jadi RM100. Jadi berapa helai yang diperlukan? Berapa helai wang kertas? 2 helai wang kertas. 2 helai. RM50 diperlukan. Untuk jadikan dia 100. Saya nak pesan tip kepada awak, okey? Jauh ya di sini. RM10 kalau 20 berapa? Wang helai diperlukan. RM20. Kalau Ustazah nak pesankan kepada 20 ada berapa? 20. Satu tunjuk kepada awak 20. Awak jadikan RM20 ni nilai dia sama dengan RM100. Alright, okay. Tu mungkin Zara kan? Saya. Okey, jadi siapa jawab tadi ada 5? Anda Yusof, okey. RM20 ni awak kena tambah sampai siapa panggil Ustazah? Ustazah, izin saya main. Boleh, saya izinkan. Okey, RM20 ni awak kena tambah nilai dia sampai jadi 100. Lihat, sudah buat 20. Tambah lagi RM20 baru RM40. Tambah lagi RM20 jadi RM60. Tambah lagi RM20 jadi RM80. Tambah lagi RM20 jadi RM100. Jadi nilainya sama dengan RM100. 5 helai wang kertas yang RM20 ni. Awak lihat nilainya sama dengan 1 helai wang kertas RM100. Jadi awak boleh nampak kan kat sini? Walaupun dia ada ni ada satu keping je, ada satu helai je. RM20 ni awak boleh jadikan nilai dia sama dengan RM100. Tetapi awak perlu letak 5 helai. Okay, awak perlukan 5 helai kertas RM20 untuk jadikan nilai dia sama dengan RM100. Okay? Ya, siapa panggil Ustazah tu? Zara, Ya Zara, kenapa? Komputer Azhar tu kena mute. Suara dah mute lah. Okay, Ustazah sebenarnya dah mute tapi ada yang buka lagi. Alright, dah, okay. Kita dengar? Boleh dengar suara Ustazah yang jelas? Okay. Alright, seterusnya. Ada lagi ke dengar? Okay. Boleh dengar suara Ustazah Zara? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay. Jadi kita lihat yang seterusnya. Masa kalau RM50? Saya letak RM10. Berapakah wang helai kertas, wang helai RM10 ni diperlukan? Dan nilai dia sama dengan RM50. Berapa? Ni baru ada RM10. Awak RM10 tambah lagi RM10 jadi RM20. Tambah lagi RM10 jadi RM30. Tambah lagi RM10 jadi RM40. Kemudian tambah lagi RM10 jadi berapa? Jadi RM50. Jadi ada 5 helai wang kertas yang bernilai RM10. Nilainya sama dengan RM50. Jadi awak dah boleh nampak kan kat sini? Alright. Okay, sekarang Ustazah nak bagi kerja rumah pada awak. Boleh? Tugasan. Okay.
Pandai Adam. Okey. Tugasan, awak ambil buku teks matematik tahun 2, jilid 2. Ada tak buku teks matematik awak? Okey, buka muka surat 22. Dah. Okey. Okey, Ustazah nak awak tulis. Dekat situ juga, okey? Okey, nanti awak buat tugasan ni lepas habis kelas ni. Okey, cara dia adalah soalan dia macam ni. Sebut gabungan wang. Okey, dia kata sebut gabungan wang. Ni contoh ya, contoh awak lihat. Okey, yang pertama RM 15. Okey, awak lihat. Okey, wang yang manakah yang diperlukan nilainya sehingga ia cukup untuk peluangnya sampai jumlah RM15. Awak lihat sini RM15. Aku salah-salah berguna ya. Kejap ya. Okey, awak lihat di sini RM15. Okey. Contoh ya, saya letak kat sini, saya tik pada RM10. Saya letak 1 kat sini. RM10 satu helai saja. Kemudian muka surat 22 mikdad. Muka surat 22. Nanti awak tulis je kan contoh. Ini contoh, okey. Letak RM10 ni Ustazah letak 1. Kemudian RM5 ni Ustazah letak 1 juga. Jadi RM10 tambah RM5 jadi berapa? Jadi 15. Faham? Awak boleh faham? Nanti jawapan itu dalam buku teks sahaja. Okey? Ni contoh. Okey, selain itu awak boleh letak. Ya. Dia mikdad. Muka surat 22 mikdad buku teks. Buku teks matematik. Tapi muka surat 22 hingga muka surat mana? Muka surat 22, Ustazah just terangkan muka surat 22 sahaja. Awak hanya buat tugasan pada muka surat 22 untuk buku teks ni. Awak terus tulis tahu jawapan dekat sini nampak. Dia cakap apa? Jawapan ditulis di dalam buku teks. Kalau RM15 ni, awak boleh juga buat pada contoh RM5. Berapakah helai wang kertas yang bernilai RM5 diperlukan untuk mencukupi nilai wang RM15? Berapa? Awak boleh letak 3 kat sini. 3. RM5 tambah RM5 jadi RM10 tambah lagi RM5 jadi RM15. Kalau nilai wang RM1 awak boleh letak berapa? Awak boleh letak 15. Ni contoh. Kalau awak pilih RM1 awak letaklah 15. Kalau awak pilih RM10 awak letak 1 kat sini, kemudian RM5 awak letak 1 juga. RM10 tambah RM5 jadi 15. Hanya letak nombor kat sini, bilangan nombor, bilangan wang yang diperlukan untuk mencukupi nilai wang yang diberi ini. Okey? Alright, ini adalah untuk tugasan buku teks, tugasan pada buku teks. Awak tak perlu pun tulis pada buku petak. Terus jawapan dekat buku teks ni, kemudian snap and then hantar. Sama ada melalui Google Classroom ataupun snap and then hantar send by WhatsApp. Okey? Yang seterusnya, tugasan yang seterusnya, awak boleh buka buku matematik tahun 2, buku aktiviti. Okey. Lengkapkan tugasan pada muka surat 103 dan 104. Tulis. Tandakan 103 dan 104. Okey? Alright. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey? Dan saya ucapkan terima kasih sebab waktunya sanggup sudi hadir sanggup hadir kelas live pada petang ini. Okey? Alright. See you next week. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya, sama-sama. Bye-bye. Dah tanda. Bagus. Bagus. Bye-bye.